Saya boleh memilih untuk kekal melakukan salah laku apabila saya keluar, tapi saya memilih untuk kehidupan yang lebih baik dan menginspirasikan orang lain. Hai, nama saya Muhammad Rizan bin Hassan, berusia 47 tahun, berasal daripada Johor Bahru. Kini saya merupakan seorang social activist yang memperjuangkan nasib peluang kedua khusus kepada golongan belia yang berkategori golongan belia need non-employment, education and training. Saya tidak mempunyai pendidikan akademik yang tinggi kerana kemiskinan hidup. Sejak hari pertama saya lahir ke dunia ni, saya tidak mendapat pendidikan ataupun sokongan daripada keluarga kerana kemiskinan. Dan kerana kemiskinan itulah saya hanya mampu belajar sehingga darjah 6. Kerana kemiskinan jugalah saya telah memilih jalan yang salah, dan akhirnya menyebabkan saya dihantar ke institusi pemulihan akhlak, iaitu Sekolah Harry Geni, di atas beberapa kesalahan dan terlibat dengan sama ada kesalahan salah laku juwana ataupun kesalahan yang berkaitan dengan jenayah. Title saya itulah sedikit sebanyak apabila saya keluar, saya menghadapi kesukaran untuk bangkit daripada masa lalu. Namun begitu, saya percaya bahawa kalau seseorang diberi peluang kedua, mereka juga berpeluang untuk mengubah bukan saja diri sendiri, tapi juga boleh mengubah masyarakat dan juga menginspirasikan masyarakat, terutama kumpulan yang sama macam mereka. Kekuatan yang ada bagi diri saya adalah kesungguhan, passion. Sebab saya percaya bahawa tanpa passion, saya tidak akan berada dalam keadaan saya pada hari ini. Saya boleh memilih untuk kekal melakukan salah laku apabila saya keluar, tapi saya memilih untuk kehidupan yang lebih baik dan menginspirasikan orang lain. Dan dari situlah saya perlu meletakkan diri saya sebagai contoh kepada orang lain. Dan apabila saya fikir macam tu, saya percaya hanya dengan memiliki ilmu saja saya boleh bangkit daripada masa lalu. Dari situlah saya bekerja, macam-macam kerja saya buat, dan akhirnya saya bekerja dengan sebuah kilang Jepun. Akhirnya saya dihantar ke Jepun, dan dari situlah saya menanam azam untuk menjadi seorang warga negara yang baik dan menginspirasikan semua orang. Sebagai bekas banduan muda ataupun bekas pesalah juwana, sedikit sebanyak membuatkan masyarakat mempunyai stigma bahawa saya mungkin bukanlah sejujur mana. Jadi saya perlu menjadikan diri saya sebagai seorang ikon, dan saya bersungguh-sungguh melakukan banyak perubahan, bukan saja kepada diri, tetapi saya cuba melibatkan diri saya dengan masyarakat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya dianugerahkan sebagai tokoh belia negara dan tokoh belia ASEAN pada tahun 2011. Penganugerahan saya yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu adalah hasil daripada usaha saya sendiri, membantu kumpulan yang macam saya satu ketika dulu untuk bangkit, sama ada belajar kemahiran dan juga bekerja. Dan ianya dilakukan secara bersendirian dengan sokongan rakan-rakan syarikat-syarikat Jepun yang berada di Malaysia. Saya diterima berada di dalam Majlis Belia Malaysia sebagai Exco, dan akhirnya menjadi ketua penerangan. Dan apabila saya mendapat jawatan tersebut, itulah platform terbaik untuk saya bergerak ke seluruh negara dan juga menyantuni ataupun serve kumpulan-kumpulan yang anak-anak muda yang berisiko ataupun anak-anak muda yang tercicir untuk mereka bangkit daripada masa lalu. Seorang yang mengubah hidup saya, bagi saya orang yang percaya dengan apa yang saya lakukan. Dan kalau ditanya kepada saya siapakah orang-orang yang memberi kepercayaan, sudah pasti adalah mereka orang-orang yang percaya kepada peluang kedua. Saya yakin kalau seseorang diberikan peluang kedua, dia akan mampu memberikan sesuatu yang bermakna kepada masyarakat dan juga kepada negara kita. Kalau
kita bercakap tentang anak muda kepada the young generation, ada 3 perkara yang perlu kita percaya. Pertama, kita mesti mendengar suara mereka. Kedua, kita mesti menyelesaikan masalah mereka dengan segera. Dan ketiga, kita mesti menghargai mereka. Siapa pun mereka, itu tidak penting. Yang penting ialah kita memberi trust, kepercayaan dan juga hubungan yang dipercayai dengan kumpulan-kumpulan ini. Kerana itulah, kalau kita mampu mewujudkan trust atau percaya kepada anak muda, kita tidak akan berhadapan dengan masalah untuk membina bakat dan juga potensi. Krisis yang berlaku di negara kita ialah bagaimana anak muda tidak mempercayai orang dewasa dan mereka merasakan hubungan mereka dengan orang dewasa terlalu jauh. Sebab itulah saya rasakan perlunya ada hubungan youth adult partnership yang memberi makna besar kepada soal membina bakat dan potensi. Itu yang saya lakukan khususnya dalam menyantuni kumpulan-kumpulan anak muda yang berisiko.